ketika Al-Quran diturunkan, ketika ditulisnya takdir, ketika turunnya Jibril, kita termasuk daripada mereka yang menghidupkan malam Al-Qadar. Di dalam 10 akhir ni, tentulah apa yang kita cari ialah malam yang paling mulia, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni, dia jadi besar kerana beberapa sebab. Antaranya, malam ditulisnya takdir. Malam ditulisnya takdir. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, surah Ad-Dukhan, Allah menyatakan pada malam tersebut, ditulisnya yufraku kullu amrin, ditulis padanya urusan kehidupan, takdir. Kata Ibnu Abbas, pada malam Al-Qadar ditulis ketentuan dan ketetapan Allah, takdir yang berkaitan dengan diri kita, apa yang akan terjadi pada tahun yang berikutnya. Itu salah satu perkara yang berlaku. Berikutnya, yang menyebabkan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, menjadi besar dan hebat ialah pada malam tersebut Allah memilih untuk menurunkan di dalamnya Al-Quran. Daripada 365 malam yang ada dalam setahun tu, 365 malam yang ada sepanjang tahun itu, Allah pilih malam Al-Qadar untuk dia turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Boleh tak Al-Quran nak turun malam lain? Boleh, tak ada masalah. Kehendak Allah Ta'ala. Tetapi Allah memilih malam nak dia turunkan Al-Quran itu malam Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi pemilihan khas. Diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz di sisi Allah, turun ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Kemudian tuan-tuan, berikutnya juga besarnya malam Al-Qadar itu kerana turunnya Jibril alaihi salam. Kita tahu selepas daripada kewafatan Nabi, Jibril sudah berhenti daripada turun ke dunia. Tugas Jibril alaihi salam ni menyampaikan wahyu. Apabila terputusnya wahyu daripada langit, wafatnya Nabi, maka tidak lagi turun Jibril. Tapi pada malam tersebut turun Ar-Ruh. Ar-Ruh merujuk kepada Jibril. Jibril turun pada malam tersebut. Jadi tuan-tuan ambil peluang ketika Al-Quran diturunkan, ketika ditulisnya takdir, ketika turunnya Jibril, kita termasuk daripada mereka yang menghidupkan malam Al-Qadar. Paling kurang tuan-tuan semayang Isya' dan subuh berjamaah. So bermula daripada malam esok, kalaulah tuan-tuan ada kekangan, halangan dan juga perkara yang menyebabkan tuan-tuan tak boleh nak melakukan ibadat sepanjang malam, tak boleh nak tarawih, tak boleh nak tahajud, kerana sebahagian masjid dia telah mula buat salat tahajud. Mula pukul 3, ada masjid mula pukul 4. Dulu tak banyak masjid, sekarang ni rata-rata masjid buat. Banyak masjid yang buat tahajud. Mula pukul 3 pagi ada, mula pukul 4 pagi sampai sahur. Jadi tuan-tuan kalau tak boleh mari tahajud,
ataupun ada urusan, ada halangan, tak boleh mari tahajud, sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita ada berapa benda kita boleh dapat. Sikit tapi banyak. Satu, ada hadis sebut orang yang pergi semayang tarawih, semayang malam dengan imam jamaah, kalau dia tunggu balik dengan tu imam, semayang dia mula daripada Isyak tu, dia semayang tarawih sampai imam witir, dia dapat pahala sepanjang malam. Okey? Baik. Katakanlah tuan-tuan tak dapat yang tu. Tuan-tuan pi tak dapat nak witir sampai dengan imam. Mungkin ada halangan, ada kekangan, ada apa-apa, tuan-tuan terpaksa balik awal. Tuan-tuan ada peluang lagi tak nak dapat pahala qiyamul lail? Qiyamul lail sepanjang malam. Satu, tuan-tuan pergi tarawih, tuan-tuan tunggu witir sampai habis. Tuan-tuan dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Seperti orang yang mendirikan malam, walaupun tuan-tuan balik tidur. Satu lagi ialah tuan-tuan pergi Isyak berjamaah, lepas tu tuan-tuan pergi subuh berjamaah. Tuan-tuan dapat sepenuh malam. Siapa yang pergi salat Isyak berjamaah di masjid, dia dapat separuh malam. Tuan-tuan mari semayang Isyak malam ni, tuan-tuan mari semayang Isyak berjamaah di masjid, tuan-tuan dapat separuh malam pahala. Esok pagi Ahad, tuan-tuan mari semayang subuh berjamaah macam sekarang, macam kita buat pagi ni, tuan-tuan dapat pahala sepenuh malam. Jadi tuan-tuan ada 2-3 peluang. Tak dapat yang ni, tuan-tuan ambil yang ni. Kalau tuan-tuan boleh buat dua-dua, lagi hebatlah, kan? Lagi kemas. Baik.